Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Baik, semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Cari bekal kita untuk hidup selepas mati kelak, dan sebaik-baik bekal tadi adalah bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Baik, insya-Allah kita teruskan tazkirah surah An-Nur banda puteri kita. Insya-Allah pada malam ni kita pergi pada seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Siapa Ibnu Umar ni sahabat-sahabat? Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, insya-Allah mudah-mudahan beberapa poin yang sama-sama kita akan kongsi malam ni, mudah-mudahan Allah gunakan kita kekuatan untuk kita beramal. Kerana para sahabat Nabi ni, Nabi SAW sebut mereka ni umpama bintang di langit. Umpama bintang di langit. Okey. So mana-mana yang kamu ikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tak akan sesat. Tak akan sesat. Jadi insya-Allah semua sahabat-sahabat agak kepenatan sikit, menguaplah pula baru start kuliah kan. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat kita baca kisah seorang sahabat yang hebat ni. Daripada Ibnu Umar ni sahabat-sahabat, maka lahirlah seorang tabi'in namanya Nafi'. Imam Nafi'. Daripada Imam Nafi' ni lah lahirnya seorang ulama agung, nama dia Imam Malik. Alhamdulillah, man sihat. Namanya Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah anak murid pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah, tabarakallah. Baik dah. Sewaktu telah berada di puncak usianya yang tinggi, ia bercakap. Dia sampai di kemuncak usia dia ni, tuan-tuan, dalam riwayat yang kita baca ni, Ibnu Umar ni meninggal pada usia 85 tahun. 85 tahun. Memeluk Islam sekitar usia 13 tahun. 13 tahun. Adik-beradik dia siapa dia? Hafsah. Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main-main. Baik. Kata Ibnu Umar. Minta maaf tuan-tuan, anda terpaksa nak buat macam mana menguap 3-4 kali ni. Allahu Akbar. Mungkin badan sedikit kurang rehat aku, insya-Allah. Tapi tak apa. Selagi Allah bagi nyawa, nyawa Allah tak minta cas, tak minta bayar balik. So kita bayar balik nyawa kita dengan amal soleh. Kita bayar nyawa kita balik dengan amal soleh. Habis apa kata Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, laqad
bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama nakastu wala badaltu. Fama nakastu wala badaltu illa yaumi hadha wa ma bay'atu sahiba fitnatin. Masya-Allah, subhanallah. Wala aiqadtu mu'minan min wala naqatu mu'minan min marqadi. Baik, anda maksud subhanallah, tak daripada tidur. Apa tu? Baik. Saya telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, maksud semenjak saya masuk Islam, kata Ibnu Umar, saya telah berbai'ah kepada Rasulullah SAW, maka sampai saat ini fama nakastu wala badaltu illa yaumi hadza. Sampai saat ini saya tidak pernah menukar, saya tidak pernah membangkang atau ingkar janji. Apa kata Ibnu Umar? Semenjak saya masuk Islam, saya tak pernah bangkang Rasulullah. Apa maksud? Semenjak Ibnu Umar masuk Islam, saya tak pernah bangkang perintah agama Allah. Saya tak pernah bangkang Quran, saya tak pernah bangkang hadis-hadis Nabi. Maknanya apa, sahabat? Taat manja. Kita ni kadang-kadang dengan mak ayah bangkang, dengan Quran bangkang, dengan hadis Nabi bangkang, dengan suami bangkang, dengan isteri bangkang, dengan ketua kita bangkang. Allah, banyak bangkang sangat kita ni, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, semenjak aku masuk Islam dan berbai'ah kepada Allah, aku tak pernah bangkang Nabi, tak pernah bangkang Al-Quran. Sangat solid pegangan sahabat ni yang namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Okey. Dan tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Ibnu Umar tak pernah ingkar janji. Kerana ingkar janji salah satu sifat munafik. Salah satu sifat munafik. Bila tiga ni ada, kata Nabi SAW, salah satu daripada tiga ni ada, maka dia munafik. Kalau dia ada semua, maka dia munafik yang nyata, kata Nabi SAW. Insyaallah. Dan saya tidak pernah berbai'ah kepada pengobar fitnah. Tuan-tuan, kalau kita baca kisah hidup para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ni, Abu Zar baik, Salman Al-Farisi baik, Mus'ab bin Umair baik, Bilal ibn Rabah baik, Abu Zar Al-Ghifari baik. Kita jumpalah semua ni sahabat-sahabat ni, nama dia mereka ni. Mereka semua menyatakan mereka tidak pernah menyokong, tidak pernah berbai'ah, tidak pernah bersama dengan orang yang khianat. Tak pernah. Kenapa? Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Khuluqul Muslim, orang khianat tak boleh diangkat sebagai pemimpin. Imam Ghazali sebut orang khianat tak boleh diangkat sebagai pemimpin. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tidak pernah berbai'ah pada pengobar fitnah. Lepas tu kata Ibnu Abbas lagi apa dia? Tidak pula mengejutkan orang mukmin dari tidurnya. Maksudnya apa? Tidak ganggu orang beriman, tuan-tuan. Orang beriman dia tidak suka ganggu ketenteraman, keselamatan orang beriman. Kerana kita sama-sama kita orang beriman, kita kena saling damai mendamaikan, sejahtera mensejahterakan. Insyaallah. Okey, pada kalimah kita baca lagi. Ana tak baca semua. Page by page, jenuh tak habis. Tapi ana pilih poin-poin yang hebat tentang sahabat ni, Ibnu Umar. Keistimewaan yang memikat perhatian kita terhadap Abdullah bin Umar sangatlah banyak. Kita benda yang hebat ni banyak. Jadi kita sebutlah anak murid dia Nafi', anak murid Nafi' Imam Malik, mai pada Ibnu Umar, tuan-tuan. Susur galur ilmu Imam Malik yang kita sebut mazhab Maliki, ilmu dia mari pada Nafi', Nafi' tu ambil benar Ibnu Umar. Inilah orang dia, tuan-tuan. Inilah orang dia. Okey, ilmunya sangat hebat. Kerendahan hatinya, kebulatan tekad pegang Islam dia.
keteguhan pendirian, kedermawan, kesolehan dan kerajinan yang beribadah serta berpegang teguh dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Semua sifat dan keutamaan itu telah berjasa dalam menempah kepribadiannya yang luar biasa sehingga kehidupannya menjadi suci lagi benar. Masya Allah. Ini siapa dia? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, kita pergi pada poin-poin yang hebat. Apa kiranya dilakukan oleh Rasulullah SAW mengenai satu urusan, maka diteladaninya secara cermat dan teliti. Misalnya, Rasulullah SAW pernah melakukan solat di suatu tempat. Maka Ibnu Umar melakukan pula di tempat itu. Di tempat lain, misalnya Rasulullah SAW pernah berdoa sambil berdiri, maka dia pun di tempat itu berdiri untuk berdoa. Di sana Rasulullah SAW pernah berdoa sambil duduk, maka Ibnu Umar berdoa di sana sambil duduk pula. Di sini, di jalan ini, Rasulullah SAW pernah turun dari untanya pada suatu hari dan melakukan solat 2 rakaat, maka Ibnu Umar tidak ketinggalan melakukannya. Demikianlah seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan dengar. Kata tuan kita Rijal Halal Rasul ni, Dr. Khalid Muhammad Khalid, tak ada orang yang paling teguh pendirian akidah, paling orang mencintai sunnah Nabi, melainkan Ibnu Umar. Baik, tuan-tuan. Apa nak sebutnya? Satu hari dia sampai satu tempat, kat situ dia ingat Rasulullah pernah berdoa sambil berdiri. Dia pergi situ juga berdoa sambil berdiri. Sampaikan Ibnu Umar ni, tuan-tuan, sehingga kan tapak kaki Rasulullah pun dia akan berpijak ikut sama dengan bekas tapak kaki Nabi SAW. Apa maksud? Pertama, kecintaan kepada baginda SAW. Yang kedua, kecintaan pada sunnah Nabi SAW. Berbeza. Kecintaan pada Nabi SAW, dia akan ikut sunnah Nabi. Kalau tak cinta pada Nabi, sunnah pun dia tak tahu. Kita hari ini mengaku cinta Rasulullah SAW, sunnah Nabi pun tak tahu. Orang pakai kayu sugi pun kita kata geli. Orang jilat jari pun kita kata pengotor selepas makan. Orang simpan jagut, kita pandang lekeh hina. Kita panggil dia tok lebay kampung. Orang pakai jubah, kita kata orang tu tidak maju. Nah, ini sebab-sebab. Sehingga pada hari ini, puasa sunat pun orang tak tahu. Puasa sunat pun orang tak tahu. Hari apa Nabi berpuasa sunat, orang tak tahu. Boleh faham? Dia doa-doa yang Nabi ajar, orang tak hafal. Makanan kesukaan Nabi, orang tak tahu. Pakaian kegemaran Nabi, cara duduk Nabi, cara bercakap Nabi, cara bergaul Nabi. Macam mana keluarga Rasulullah, macam mana bersahabatnya Nabi, orang tak tahu. Orang tak tahu, tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah. Ibnu Umar, dia tahu Nabi SAW pernah berdiri di situ untuk berdoa. Dia pun berdiri juga untuk berdoa. Di satu tempat, dia pernah tengok Nabi duduk berdoa, dia akan pergi duduk juga untuk berdoa. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Satu tempat, dia tengok Nabi pernah turun pada unta solat sunat 2 rakaat. Dia pun turun juga solat sunat 2 rakaat daripada unta dia di situ. Cintanya Ibnu Umar pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Bahkan ia tidak akan lupa bahawa unta tunggangan Rasulullah SAW berpusing 2 kali di suatu tempat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak solat sunat pun malas, ya Allah ya Tuhan. Jangan cerita bangun tahajud, nak solat sunat pun malas. Qabliyah ba'diyah kita, tuan-tuan. Boleh faham tak? Antara tahajud dengan waktu subuh. Kita dah habis tahajud, nak tunggu azan subuh. Nabi sempat beristighfar, mohon ampun, bertaubat dengan Allah. Ada riwayat kata 100 kali, ada riwayat kata 70 kali. Tuan-tuan, kita bagi dapat yang ni, tuan-tuan, besar rahmat Allah. Qabliyah ba'diyah kita tak tinggal. Qabliyah ba'diyah ni, tuan-tuan, sunnah Nabi ni apa hebat dia, tuan-tuan? Apa hebat dia qabliyah ba'diyah ni? Nabi SAW kata satu hari seorang sahabat, "Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga." Nabi kata,
perbanyakkan sujud kamu pada Allah. Perbanyakkan sujud kamu kepada Allah. Lalu tuan-tuan, apakah maksud perbanyakkan sujud kepada Allah? Maksud dia tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, maksud dia adalah solat sunat qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum okey, ini ada 2 pendapat, dua-duanya sahih. Qabliyah ba'diyah kita ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Mana yang 10, mana yang 12? Tuan-tuan dengar. Yang 10 dia jadi begini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. So jadi 10 rakaat. Jangan tinggal kalau boleh. Yang kata jadi 12, yang jadi 12 tu semua sama. Cuma sebelum zuhur, terkadang Nabi SAW pernah buat 2, terkadang Nabi pernah buat 4 rakaat 2 salam. So jadilah 12. Kalau boleh yang ni istiqamah, jangan tinggal. Tiket syurga. 1. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, Nabi SAW tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal witir dan solat sunat sebelum subuh tadi. Solat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tak pernah. Bila ni? Lepas azan. Lepas azan subuh 2 rakaat. Bukan sebelum azan. Sebelum azan dah jadi qiyamul lail. Selepas azan, Nabi SAW tak pernah tinggal solat sunat 2 rakaat dan juga witir. Tak pernah tinggal mukim atau musafir. Mukim atau musafir, Nabi tak pernah tinggal. Boleh faham tak? Mukim dah tentu nampak. Musafir pun 2 solat sunat Nabi tak tinggal. Witir, terpulang witir 1 ke 3 ke 5 dan 2 rakaat sebelum subuh juga Nabi SAW tak pernah tinggal. InsyaAllah. Boleh? Dan solat sunat sebelum fajar ni tuan-tuan, yang ulama kata orang paling berjaya, orang paling kaya, 2 rakaat solat sunat sebelum fajar. Nabi SAW kata, Salatul fil fajr raka'ataini fil fajr raka'ataini fil 2 rakaat di waktu fajar, ini sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata lebih baik pada dunia dan seluruh isi dia. Lebih baik pada dunia dan seluruh isi dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon izin. Ana merasakan mata ana sangat-sangat berat tadi nak celak. Ana mohon izin 5 minit lagi. Lepas tengah ana mohon undur diri. Boleh nak? Lepas tengah ana mohon undur diri. Ana rasa tak tahulah mata ana rasa tak larat sangat tu. Kebir. Bahkan ia tidak lupa unta tunggangan Rasulullah SAW berpusing 2 kali di suatu tempat di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW turun dari atasnya untuk melakukan solat 2 rakaat, walaupun barangkali unta itu keliling dengan satu maksud untuk mencari tempat baginya sesuai untuk bersimpuh nanti. Tetapi Abdullah bin Umar baru sampai tempat itu, ia segera membawa untanya berpusing 2 kali, kemudian baru bersimpuh, dan setelah itu ia solat 2 rakaat sehingga persis sesuatu dengan perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikannya. Baik tuan-tuan, sehingga kan satu hari unta Nabi di Madinah, dia tengok unta Nabi pernah pusing 2 kali. Pusing, baru unta Nabi berhenti, duduk, Nabi pun turun solat sunat 2 rakaat. Unta Nabi pusing dengan satu tujuan, adalah tujuan dia, wallahualam, wahyu ataupun sebagainya. Tetapi Ibnu Umar bila sampai situ, Ibnu Umar turun pada unta, dia tarik 2 round, parking, duduk, dan dia solat juga di situ 2 rakaat. Tuan-tuan, kita dengar apa kata si Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebut pada dia. Kesetiaannya yang sangat mendalam mengikut jejak langkah Rasulullah SAW ini telah mendapat pujian daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai ia mengatakan tidak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya kecuali Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Siti Aisyah, aku tak pernah jumpa seorang sahabat yang paling cinta akan sunnah Nabi sampai mereka ikut tapak kaki Nabi
Di mana perjalanan Rasulullah, dia akan cuba lalu jalan yang sama, tapak kaki yang sama, tempat singgah semua sama. Tak ada orang yang paling menepati benda ni, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, melainkan dia Ibnu Umar. Dia Ibnu Umar. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Sehingga kan tuan-tuan, ulama menyebut Ibnu Umar ni, Nabi ambil wuduk sampai Nabi gosok kelopak mata, takut kena air. Dia gosok juga, dia tenyih juga, dia tenyih. Takut air tak masuk. Masya-Allah. Ibnu Umar radhiyallahu sayang sangat, cinta sangat dengan Nabi. Kita mengaku cinta Nabi, jangan kata sunnah Nabi. Kitab sirah pun tak ada simpan kat rumah. Kitab sirah pun tak pernah baca. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jam masuk ke pukul 8.30. Ana mohon undur diri, man. Ana rasa tak boleh pergi sangat-sangat. Ana rasa tak boleh pergi sangat-sangat. Rasa macam tak tahulah, mata ana tak boleh celak. Ana mohon maaf terpaksa berhenti awal. Jadi insya-Allah sambung bulan depan pula, masih dengan kisah sahabat. Ataupun kalau nak sambung kitab hadis-hadis pilihan pun boleh, terpulang pada Alijatan Qasas Surah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah teruskan dengan amal soleh kita. Kita tak tahu amal soleh kita yang mana satu akan bawa kita melepasi titian sirat. Kita tak tahu amal soleh mana yang memudahkan nyawa keluar pada badan. Kita tak tahu amal soleh mana yang akan tolong kita dalam alam barzah. Kita tak tahu amal soleh mana satu, tuan-tuan, yang nak sambut kita waktu hari saat kebangkitan kita. Waktu kebangkitan, kita tak tahu. Kita tak tahu mana satu amal soleh kita, tuan-tuan, yang nak beratkan timbangan mizan kita. Kita tak tahu amal soleh kita mana satu yang menjadikan syurga kita lebih indah. Jadi, teruskan istiqamah dengan amal soleh. Teruskan. Kalau yang rajin puasa, yang mampu, teruskan dengan puasa sunat antum. Kalau yang rajin baca Quran, jangan lekang dengan Quran. Kalau yang mampu bangun tahajud qiyamul lail, teruskan. Kalau yang mampu infak dengan banyak, sikit, tak kisah, dengan penuh ikhlas membantu agama Allah, teruskan. Yang ringan tulang, bantu masjid, surau, qaryah dan sebagainya, teruskan. Boleh? InsyaAllah. Kita semua berperanan di posisi masing-masing. InsyaAllah. Jadi kita tutup dengan doa, dan lepas tu kita akhiri dengan kafaratul majlis suratul As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum doa lupa, siapa berhajat kapsul habatus sauda, kapsul minyak zaitun, madu tualang, madu sidir Yaman, madu fitrah, madu habatus sauda, madu sidir Yaman, madu tualang, okey, boleh berhubungan insya-Allah. Kuaci sedap 6 harakat, tuan-tuan. Ada pressure cheese, barbecue, salted egg, original spicy, sedap, tuan-tuan. Gajus celup tepung, ya Allah ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya
وعلى والدي وعن أعمال صالحة ترضاه وأصلح لي في الذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من ربي هب لي الحكم وأحلقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة نعيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وعجز والكسل والجبن والبخل والعين وقهر الرجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي العذاب الآخرة اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء أسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته